Assalamualaikum dan salam stroke pesayang bersama saya Fatin Syahira Rusti. Tumpuan Utama Sarawak Energy Berhad SEB menerima pengiktirafan dalam usahanya memperkasakan vendor tempatan untuk mengambil bahagian dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg memuji dan berterima kasih kepada SEB di atas usaha berterusan mereka mempromosikan persekitaran perniagaan yang mampan dan berdaya saing di Sarawak. I am also pleased to see the continued trend of increased local content participation in Sarawak Energy Project over the past year. And this is part of our program under PCDS 2030. You align with our long-term policy where talent development is important in PCDS. And this vendor program is part and parcel of our program to train and build the capacity and capability of local entrepreneurs. At the same time, I would like also to congratulate SEB for their program to let the local contractors, including the Bumiputra and non-Bumiputra, to be their supporting vendors in the projects that they are undertaking in Sarawak. Congratulations SEB. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan SEB Vendor Awards SEVA 2023 di Kuching pada Selasa. Tambah Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari, beliau percaya tidak lama lagi SEB akan menjadi kuasa penjana utama dengan 4 sumber tenaga boleh diperbaharui di Sarawak. That the next 10 years thing will happen. Meaning Sarawak will have 4 sources of energy: hydro, gas, solar, and hybrid of solar and wind. So that's why I'm very confident that SEB will be the main generating power in this part of the region. Justru katanya untuk memastikan penglibatan vendor yang kukuh dengan industri tenaga boleh diperbaharui berterusan, Kerajaan Sarawak katanya komited sepenuhnya untuk menyokong kerjasama awam dan swasta dalam tenaga boleh diperbaharui. Sementara itu, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK merupakan nadi utama masyarakat luar bandar, terutamanya dalam menyelesaikan isu-isu permasalahan dalam kampung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, mereka yang memegang jawatan KMKK haruslah berkaliber serta berpengetahuan luas untuk menyelesaikan aduan penduduk kampung masing-masing. Dalam kawasan luar bandar, peranan dan tanggungjawab Ketua Masyarakat, Ketua Kaum amat besar sekali. Rumah hangus kita anggap yang pertama KMKK. Paip pecah kita komplain dengan KMKK. Semuanya kita berharap dengan KMKK-nya untuk jadi wakil rakyat dalam kampung. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Penghargaan KMKK N15 Asajaya di Kuching pada Selasa. Beliau yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak menambah, individu yang memegang jawatan KMKK merupakan harapan wakil rakyat untuk mengetahui isu serta cadangan pembangunan di bawah kawasan seliaan masing-masing. Justru katanya pencalonan jawatan tersebut perlu dibuat secara terperinci untuk mencari individu yang mampu memikul tanggungjawab berkenaan. Dalam majlis tersebut, seramai 8 individu telah menerima sijil lantikan baharu, 14 orang menerima sijil lantikan semula dan 4 individu yang telah tamat tempoh perkhidmatan diberikan penghargaan. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Karim berharap agar mereka yang meneruskan perkhidmatan dan lantikan baru dapat melaksanakan tanggungjawab tanpa melihat kepada ganjaran, sebaliknya melihat kepada sumbangan yang boleh mereka berikan, khususnya dalam pembangunan kampung masing-masing. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak merancang menyediakan pendidikan universiti percuma kepada anak-anak negeri ini pada masa akan datang.
Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai berkata, kerajaan Sarawak berada di landasan yang tepat untuk mencapai matlamat tersebut. Katanya beliau percaya universiti tempatan di Sarawak berhadapan dengan lambakan permohonan daripada anak-anak Sarawak apabila ia direalisasikan. And because of that, I think the university have to get ready with all this. You just imagine if you have free education, most of the students will not go to Semenanjung anymore. Sorry to say that. will be here. But it doesn't mean that they will not benefit from multimedia university as well. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Universiti Multimedia dan Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu pada Selasa. Dalam pada itu, Dato' Dr. Anwar yang juga pengurusi UTS percaya Sarawak mampu mencapai hasrat tersebut kerana merupakan negeri pertama di Malaysia membentuk dana kekayaan berdaulat untuk pendidikan generasi akan datang. Ke paparan selanjutnya, International Energy Week IEW 2023 bakal membuka lebih banyak peluang untuk Sarawak bagi pelaburan dalam ekonomi hijau. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, IEW merupakan satu acara penting untuk kementeriannya dalam berkongsi akan perihal peralihan tenaga. This year, there are special addresses by prominent international leaders sharing on sustainable development, a leadership roundtable talking about the challenges and opportunities, a session on investment opportunities in the green economy, as well as the exciting development in Kalimantan, especially with the establishment of the new Indonesian capital at Nusantara. Beliau berkata demikian dalam sidang media IEW 2023 di Kuching pada Selasa. Dr. Hazlan menambah IEW juga bakal menjadi platform untuk industri kecil sederhana meneroka teknologi baharu yang boleh meningkatkan hasil pendapatan sambil menyumbang kepada pengurangan alam sekitar. Dalam pada itu, sidang kemuncak IEW bakal membincangkan manfaat sumber tenaga mampan yang besar di Sarawak untuk memacukan pertumbuhan ke arah masa depan rendah karbon di rantau ini. Manakala Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab menyifatkan pelantikan semula beliau selaku pengurusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB dan juga dipilih sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen JPKP Infrastruktur, Pengangkutan dan Komunikasi sebagai satu tugasan serta tanggungjawab yang besar dalam memastikan semua projek pembangunan melalui projek Mesra Rakyat PMR dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bercakap tentang jawatan kuasa pilihan khas tersebut, beliau berkata ia merupakan satu tanggungjawab yang besar di mana kerajaan akan memastikan pembangunan infrastruktur di seluruh negara akan dapat berjalan dengan lancar. Katanya beberapa agensi yang ada dalam jawatan kuasa tersebut ialah Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Komuniti dan Digital Malaysia. Jawatan kuasa ini dan kita akan melihatlah kepada peranan setiap agensi, setiap kementerian untuk memberi maklum balas, memberi komen dan sebagainya dan juga mungkin memberi cadangan dan saranan kepada kementerian, kepada menteri sekiranya ada sesuatu yang boleh kita tambah baik, kita melancarkan lagi pelaksanaan projek-projek infrastruktur di seluruh Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa majlis ringkas menyerahkan sumbangan serta peruntukan kepada 34 agensi kerajaan, swasta, persatuan dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK Rumah Panjang dalam kawasan Parlimen Tanjung Manis di Pejabat Pusat Khidmat Tanjung Manis pada Isnin. Keseluruhan sumbangan yang disampaikan bernilai RM177,000 termasuk sumbangan air minuman yang telah diagihkan sepenuh sambutan Hari Gawai tahun ini. Peruntukan ini katanya bagi melaksanakan pelbagai aktiviti yang telah dirancang, manakala bagi JKKK pula ianya untuk meringankan beban dalam membuat persiapan sambutan Hari Gawai yang bakal tiba.
Dibintango pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, mengingatkan para pengguna jalan raya untuk memandu dengan cermat dan mematuhi peraturan lalu lintas, terutamanya menjelang tiba musim perayaan. Jelasnya, menjelang musim perayaan, bilangan kenderaan di atas jalan raya akan bertambah dan meningkatkan risiko kemalangan. Have to be careful and make sure that we have enough rest before we go on the road, and hopefully we can arrive home safely and reunion with our family members. Dia berkata demikian semasa pelancaran kempen keselamatan jalan raya peringkat bahagian sempena perayaan Hari Gawai 2023 pada Selasa. Beliau memberitahu matlamat kempen tersebut diadakan pada setiap tahun adalah untuk pengguna jalan raya balik ke tempat kediaman, rumah panjang dan kampung masing-masing dengan selamat. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rusti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi tengah hari ini, saksikan sorotan perasmian Sarawak Energy Berhad Vendor Awards 2023 yang disempurnakan oleh Primus Sarawak di Kuching pada Selasa. #menyebab fakta, salam UKAS.